الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih ucapkan para imam, para bilal, pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa secara langsung atau tidak langsung, dan dikasihi dan dihormati dan Datuk Profesor Haji Hajah, para muallim, para asatizah, para habaib, para kiai, tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati dan yang berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Alhamdulillah, kita mulakan pembacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita sama-sama merafakkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, sama-sama kita i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian kita zikir, ya Rasulullah kata, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya siapa yang membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Siapa yang membaca ini, kata Rasulullah, setiap hari wajabat lahu fil jannah atau kama qala. Kata Rasulullah, orang yang baca benda ni maka wajib baginya syurga. Jadi semoga bacaan kita bukan hanya pada lisan, ia juga masuk ke dalam hati kita dan ikut dan kepercayaan kita, insya-Allah. Dan yang seterusnya, zikirnya baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat yang berzikir pagi, petang, siang dan malam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kamu nak tak satu kalimah yang pahalanya lebih hebat daripada kamu? Kamu baca 3 kali, Allah akan ganjarkan pahala lebih hebat daripada kamu zikir pagi, petang, siang dan malam. Maka sahabat pun mengatakan, bala ya Rasulullah. Sahabat mengatakan, kami nak tahu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ulama mutaakhirin menginovasikan hadis ini. Zikir ini yang telah ditasihkan oleh ulama muhaddits, dan zikir ini juga diinovasikan dengan hadis yang lain. Rasulullah cakap, aktsaruhum 'alayya salatan. Umat aku dan sahabat aku sendiri perbanyakkan selawat, kerana siapa yang banyak selawatnya di atas dunia, maka di akhirat kelak dia akan tersenyum bahagia. Aku akan tolong dia, kata Rasulullah. Jadi zikirnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada ma khalaqa fis sama'i. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada ma khalaqa fil ardi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada ma khalaqa baina dhalik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada ma huwa khaliq.
sebanyak bilangan yang berada di langit, sebanyak bilangan yang berada di bumi, sebanyak bilangan yang Allah cipta, dan sebanyak bilangan yang berada di antara langit dan bumi. InsyaAllah. Alhamdulillah, InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita dengan kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama mutaakhir yang hebat, ulama sufi. Dia mengumpulkan beberapa asar, beberapa hadis dan asar para sahabat. Asalnya maksudnya kata-kata para sahabat. Para sahabat yang diiktiraf oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka diiktiraf ahli sufi, ulama sufi, ahli zuhud, diiktiraf, kemudian mereka menggunakan kata-kata. Dan kata-kata mereka bukanlah hadis Nabi, tapi kata-kata mereka boleh ditashihkan dengan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan yang seterusnya saya nak minta maaf lah. Saya nak minta maaf. Tadi saya keluar rumah 5.30 saya keluar dah. Tapi jalan tidak memberi kerjasama, tak bagi kerjasama pula. Saya dah tekan share, dia tekan root tu tukar root. Mana boleh dekat? Tak boleh dekat ni. 7.30 juga kita sampai. Allah. Keluar awal tu 5.30. Masuk waktu asar, saya balik masjid, semua dekat-dekat pukul 5 saya sampai rumah. Lepas tu saya bersiap lah. Bersiap 5.30 keluar. Allah Akbar. Saya minta maaf lah tu. Salah saya ni kot. Nantinya dari sekolah kayak gitu kita keluar lagi. Jadi mana Ustaz? Sungai Pencala. Cendera. InsyaAllah. Okey, tak apa tuan-tuan. Kita sambung. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita semana seterus kitab Nasaihul Ibad. Kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Nasaihul Ibad. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi adaraini. Kita mengambil manfaat daripada segala ilmu yang ditulis dan dinukilkan oleh penulis kitab ini, yang telah berusaha mengkaji, pergi jauh. Kita hanya datang masjid sahaja, mereka pergi jauh untuk dapatkan ilmu. Kita hanya perlu jalan kaki 2-3 minit untuk datang masjid, dapatkan ilmu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ramai yang tak kenal, ramai yang tak hargai. Orang punya penat-penat nak belajar satu ilmu tu, sampaikan dia kena pergi ke tempat yang jauh. Ada orang dia nak pergi mengaji, nak ambil sanad Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Al-Azhar. Ulama Mesir, dia kena pergi ke Mesir 3 bulan belajar Al-Quran. Tiba-tiba bila ulama Mesir datang ke Malaysia, bila mana kita sendiri tahu dia orang hebat Al-Quran, tapi kita tak pergi mengaji, kita tak pergi belajar, ruginya kita. Sedangkan ilmu Rasulullah kata ilmu ni kita kena kejar. Ilmu ni kita kena mendatangi ilmu. Ya'ti wa la yuta'al. Kita kena mendatangi ilmu, bukan ilmu datang dekat kita. Sedangkan kita, kalau kita buat ulama, kita kena cari ulama. Ni ulama yang datang Malaysia, tapi kita mempertikaikan. Kita mencari kelemahan, kita mencari kekurangan. Waliyadzubillah. Jadi kita mengambil manfaat daripada penulis buku ini. Diriwayatkan dari sahabat Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Ali, satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali ini kepercayaan dalam hati dia, betul-betul percaya apa yang Allah sebut, innaka la tukhliful mi'ad.
Kita dah baca, lepas azan kita baca innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak memungkiri janji. Tapi kita bila melakukan satu benda, kita percaya tak yang Allah akan balas balik apa yang kita lakukan? Orang kadang-kadang bila dia nak bersedekah, bila dia nak bersedekah, dia risau duit dia habis. Dia kata, time aku kaya boleh dah sedekah. Bila miskin, takut nak bersedekah. Sedangkan Allah kata, siapa yang bersedekah, aku gandakan. Ada ayat Quran kata 10, ada ayat Quran kata 700. Rasulullah sendiri mengatakan, inna sadaqah tutfi'us sayyi'ah kamal ma'a tutfi'un nar, kata Rasulullah. Sedekah ini dia tolong kita, dia padam dosa kita, sama macam bomba datang, rumah terbakar. Bomba bawa api ke bawa air? Bawa air. Ada bomba datang kat rumah terbakar, dia pun pasang kipas bagi kita bakar. Mana ada? Sama lah. Kalau kita sedekah, sedekah tak menambah dosa, sedekah menambah pahala, bahkan memadam dosa, kata Rasulullah, seperti air memadam api. Subhanallah. Sayyidina Ali ni kepercayaan dia. Sampaikan satu kisah yang famous. Kisah ni famous kan, kita kena jadi cerita secara ringkas. Ada satu waktu ni Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah tidak ada makanan. Mereka tidak ada makanan. Maka Sayyidina Ali tanya Sayyidatina Fatimah, apa yang kita ada untuk kita jual, untuk kita beli makanan? Sayyidatina Fatimah kata, aku hanya ada sebentuk cincin rotan. Bukan cincin rotan emas kita nak tunang tu. Tu memang itu mahal lah. Dia tak cincin rotan tu, cincin rotan tu. Maka Sayyidina Ali pun ambil dan pergi gadai di pasar. Bila gadai di pasar, Sayyidina Ali boleh beli hanya sebuku roti sahaja. Rumah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kalau tuan-tuan ada yang pernah pergi Madinah, dia tahulah. Sebab saya seorang mutawif, dan saya seorang juga pembimbing umrah. Jadi kalau ada yang nak soalan ataupun nak, InsyaAllah kita dapat pergi bersama. Sayyidina Ali, rumah dia dekat dengan rumah baginda sallallahu alaihi wasallam, dan rumah Sayyidina Ali dekat dengan pasar Madinah. Sekarang ni dah tutup dah. Dulu tu saya pergi 2018 ada pasar Madinah. Tak ada murah mana pun. Cuma pasar tu macam pasar malam lah. Macam pasar malam punya tempat dia. So orang boleh runding-runding semua tu. Allah SWT. Jadi Sayyidina Ali ni dia ambil cincin rotan, dia pergi ke pasar Madinah, dia gadai dan dia beli sebuku roti. Sebuku roti je dia mampu beli. Tu saya kata bukan cincin rotan emas, cincin rotan emas beli nasi ayam dah. Ni dah beli sebuku roti. Bila mana Sayyidina Ali on the way nak balik, Sayyidina Ali jumpa seorang pengemis. Dia nampak seorang pengemis. Dalam hati Sayyidina Ali dia mengatakan, mungkin aku kelaparan tak makan sehari, tapi aku tengok pengemis ni, mungkin dia kelaparan tak makan seminggu. Jadi Sayyidina Ali yang hanya ada satu roti, sebuku roti, dalam tempoh dia dan Sayyidina Fatimah tengah kelaparan, tak makan satu hari, diserahkan roti tersebut. Satu keseluruhan roti itu diserahkan kepada pengemis tersebut. Dia sedekah kepada pengemis tersebut, asalkan dia sedang dalam keadaan yang susah. Itu sedekah yang hebat. Dalam kitab ni juga menyebut sedekahnya hebat, dia bersedekah dalam keadaan susah. Kalau nak hidup senang, dia tak kisah lah nak keluar. Kalau hidup susah gini lah.
Bila Sayyidina Ali sedekah, jadi dia balik dengan tangan kosong. Kalau sekarang ni kalau kita buat, isteri kata, ni abang RM10 beli, tak ada dah, RM20 pergi beli ayam sekor. Kita beli, jumpa pengemis, kita sedekah ayam dekat dia. Balik-balik tangan kosong. Agak-agak apa bini dia? Kena maki tu. Kena bebel dah. Orang suruh beli ayam dia, kita dah tak ada makanan ke. Sayyidina Fatimah bila mana Sayyidina Ali balik rumah, duit tak ada, cincin tak ada, roti pun tak ada. Kiranya pihak dia pergi, dia ada rumah ada, kan? Maka Sayyidina Ali mana roti? Sayyidina Ali kata, tadi aku ceritalah, aku jumpa pengemis, aku bagi dekat dia. Sayyidina Fatimah nampak anak Rasulullah, hati mulia, hati bersih, reda dengan kata Allah. Apa kata Sayyidina Fatimah? Semoga Allah membalas dengan yang lebih baik. Pernah isteri kita dekat tidur dekat kita? Kalau pernah, respect dan jaga dia sampai mati. Dia mengatakan semoga Allah bagi kita yang terbaik. Kemudian dalam tempoh masa hari yang sama, jangka masa yang sekejap, tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Sayyidina Ali buka. Bila Sayyidina Ali buka, orang ni dia bagi 9 buku roti. Dia kata, ni wahai sepupu Rasulullah, ni ada orang sedekahkan kepada kamu 9 buku roti. Sayyidina Ali kata dah, kepercayaan dia sedekah 1, Allah balas 10. Jadi dia sedekah 1 roti, dia dapat 9 roti. Sayyidina Ali dia tak ambil. Kenapa dia tak ambil? Sebab dia katakan 1 balas 10, ni baru balas 9, mana 1 lagi? Ni bukan aku punya, aku punya 10, bukan 9. Maka Sayyidina Ali kata kat si pembeli tu, wahai fulan, Allah kata aku bagi 1, aku dapat 10. Kenapa aku dapat 9? Mana 1 lagi? Orang yang begitu cakap, wahai sepupu Rasulullah, kepercayaan kamu terhadap Allah sangat kuat. Aku minta halal 1 buku rotinya aku dah makan. Sahabat tak macam tu, punya percaya, kepercayaan dekat Allah tu. Orang bagi kurang, dah tahu dah orang ni tipu. Maka Sayyidina Ali kata, aku halalkan. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah ini adalah seorang yang kepercayaannya memang sangat hebat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Ini adalah as-sabiqun al-awwalun, orang yang memulai Islam dan terawal. Jadi kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, man kana fi, bukan kata Sayyidina Ali, diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, man kana fi talabil ilmi kanatil jannah fi talabihi. Rasulullah kata, barang siapa yang pergi menuntut ilmu, maka syurgalah yang dicari. Tuan-tuan dan perempuan yang berada di hadapan saya, yang datang ke dalam majlis ilmu, bila mana keluar daripada rumah, satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, qala Rasulullah, sesiapa yang bila mana dia keluar daripada rumahnya, dia membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Tu je. Kita semua tahu. Kalau saya cakap ni lah, benda tu kena minta dah ustaz, dekat Facebook ada, dekat WhatsApp ada orang share, kena minta dah semua ni. Tapi kita buat tak? Ilmu bukan dinilai berdasarkan banyaknya pengetahuan, tapi ilmu dinilai berdasarkan banyaknya amalan. Kita ada ilmu,
Kalau hanya sekadar tahu, ilmu itu akan menjadi hujah untuk kita masuk neraka. Tapi kalau ilmu itu kita amalkan, ilmu dan amal bergabung menjadi hujah, tarik kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua tahu, cuma fadilat dia apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sama, baginda kata siapa yang baca bismillah tawakkaltu ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah ketika dia keluar daripada rumahnya, sebelum pergi kerja, sebelum pergi masjid, sebelum keluar balik kampung, sebelum keluar berjalan, sebelum shopping, kata Rasulullah, hudiyat, Allah akan bagi dia petunjuk, wa kufiyat, Allah akan cukupkan rezekinya, wa wukiyat, Allah akan halang dia, Allah akan lindung dia daripada segala bencana, wa tatanaha anhu minasyaitanir rajim, dan Allah akan jauhkan dia daripada syaitan rajim. Baca tu je tuan. Keluar rumah baca bismillah tawakkaltu ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rasulullah bagi 4 jaminan. Allah akan bagi kamu hidayah, Allah akan cukupkan rezeki kamu dekat luar, Allah akan lindungi kamu daripada bencana-bencana luar, dan Allah akan jauhkan kamu daripada gangguan syaitan dan rajim. Kita tahu benda ni, kita tak buat, rugi. Itu yang pertama. Syarat dia, kita buat, kita kena ada kepercayaan. Sayyidina Ali dia percaya dapat 10, dia dapat 10 roti ya. Kalau dia percaya 700, dapat 700. Kepercayaan kita. Allahumma salli Muhammad. Kemudian bila mana satu benda tu. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Ilmi, riwayat Imam At-Tirmizi, bahwasanya bahwasanya kata Rasulullah, siapa yang keluar menuntut ilmu, man kharaja fi talabil ilmi yakhruju fi sabilillah. Tadi nak keluar, tadi dia baca dah bismillah tawakkaltu ala Allah tu, dapat dah pahala kat situ, dapat dah fadilat dekat situ. Kemudian setiap langkah dia Allah akan angkat 10, Allah akan angkat 10 darjat, Allah akan beri 10 pahala, dan Allah akan ampunkan 10 dosa setiap langkah. Kalau kita ada 100 langkah nak datang masjid, dah berapa ribu dosa kita dah terhapus. Kalau kita jauh sikit, 1000 langkah, dah 10,000 dosa kita terhapus. Hanya kerana jalan pergi majlis ilmu. Bukannya kena sampaikan ilmu kat depan, bukannya kita kena buat kerja. Kita hanya pasang telinga, dengar majlis ilmu, buka mata untuk fokus, itu saja. Allah bagi fadilat itu. Dia kata Rasulullah, siapa yang keluar belum sampai lagi, yang keluar dari pintu tu, orang tanya, Ali nak pergi mana? Aku nak pergi majlis ilmu. Orang tanya, Kak Poh nak pergi mana? Kak Poh nak pergi Taman Syurga hari ni, nak pergi Baitul Mahabbah, nak belajar ilmu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju fi sabilillah. Orang ni dia sebenarnya sedang keluar berjihad di jalan Allah, sama seperti di Palestin, di Gaza. Mereka berjihad di jalan Allah, ternyata dan jelas mereka jihad di jalan Allah, tapi kita tak tahu apa yang tersembunyi dalam hati. Seperti itulah menuntut ilmu. Kita tak nampak, kita hanya nampak di jalan kaki, tapi kita tak nampak bahawasanya fadilatnya Allah bagi orang yang keluar pergi menuntut ilmu. Allah tulis baginya pahalanya saya sebut, dan Allah tulis baginya
pahala seperti keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Itulah tuan-tuan. Tuan-tuan dia tengok, seronok lah orang perang kat sana, penat lah jihad ke sana. Sedangkan tuan-tuan sekarang ni sedang berjihad. Rasulullah kata, ya khurju fi sabilillah. Sendiri Rasulullah kata, tuan-tuan dia tengah berjihad di jalan Allah. Sampai bila? Hatta yarja'. Sampai tuan-tuan balik rumah nanti, buka pintu rumah, barulah malaikat angkat pen. Barulah malaikat berhenti menulis pahala seperti berjihad di jalan Allah. Masa betul Allah Muslim. Bahkan kata ulama dalam mensyarahkan benda ni, andai kata seseorang itu meninggal dunia ketika mana menuntut ilmu, kata ulama, sesiapa yang meninggal dunia ketika menuntut ilmu, maka Allah akan layan dia seperti syahid akhirat. Syahid ni ada dua. Satu syahid dunia akhirat, satu lagi syahid akhirat. Syahid dunia akhirat ni yang kita tengok di Gaza kan, mujahidin, tentera-tentera Hamas dan sebagainya, itu syahid. Kalau dia meninggal, yang kita tengok video ada budak yang badan dia terpurai, pecah, baru dikumpulkan. Allahu Akbar. Itu syahid di atas dunia, dan dia juga syahid di akhirat. Maksud dia kat dunia ni dia orang layan macam syahid, tak ada mandi-mandi sangat dah. Dan dekat akhirat nanti dia akan dibangkitkan sebagai golongan para syahada. Tapi maksudnya golongan yang kedua saya cakap, dekat dunia dilayan seperti biasa, dimandi, kafan dan sebagainya. Ketika di akhirat dia akan dibangkitkan seperti para syahada. Para syahada ni beruntung tuan-tuan. Para syahada adalah satu golongan yang dicemburui oleh semua golongan-golongan lain. Bahkan para anbiya pun cemburu. Para anbiya, para nabi, mereka dihisab. Rasulullah kata, man husiba fatahlik, sesiapa yang dihisab maka celakalah dia. Kenapa? Kerana tunggu kepanasan, keperitan, menunggu giliran dia. Kata ulama, sampai kan ketika menunggu giliran di padang mahsyar, perut seseorang itu pecah. Kalau kita berdiri lama, jalan banyak, kaki kita pecah. Orang pergi haji, banyak-banyak balik, kaki dia pecah sebab jalan banyak. Tapi di padang mahsyar, kata ulama, perut dia pecah sebab teramat lama menunggu giliran. Para Nabi, 124,000 Nabi dihisab terlebih dahulu, cemburu dengan golongan para syuhada. Dan bila mana tiupan sangkakala yang kedua, mereka tidak lagi melihat apa itu mahsyar. Mereka tidak lagi melihat apa itu panas. Mereka tidak lagi melihat apa itu pedih. Yang mereka melihat adalah kenikmatan dan kemegahan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu para syahada, tuan-tuan. Jadi kalau kita tak mampu nak syahid dunia akhirat, kita berusahalah untuk syahid akhirat. Di antaranya kita datang majlis ilmu, kita niat aku keluar di jalan Allah. Kalau dia rasa, saya ada banyak urusan ustaz, saya ni banyak masalah. Kalau banyak masalah, kita kena ingat Rasulullah kata, man talabal ilma, sesiapa yang menuntut ilmu, sesiapa man talabal ilmi, sesiapa yang menuntut ilmu, takaffalallahu anhu birizqih, Allah akan mencukupkan rezekinya. Allah cukupkan rezeki. Kalau tuan-tuan rasa banyak masalah, ada masalah bisnes, ada masalah kewangan, ada masalah keluarga, datang taman syurga, datang Riyadhul Jannah, datang majlis ilmu. Kuliah maghrib setiap hari ada, datang. Kuliah subuh satu hari ada, datang. Itulah, kat situlah Allah akan bagi ketenangan.
Allah akan bagi jawapan. Insya Allah. Kita kena ikut, percaya. Nak jawapan dia, kita kena percaya. Itu saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, wa man kana fi talabil ma'siyah kana din-nari fi talabihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang menuntut, sesiapa yang nak melakukan kemaksiatan, sepanjang jalan yang dia nak buat, andai kata dia mati dalam keadaan berzina. Allah, dia mati dalam keadaan maksiat sebab nak buat maksiat. Itulah sampai ke dalam hukum fiqh, kalau niat nak buat maksiat, dia tak boleh solat jamak qasar. Ni kalau belajar fiqh adalah kita nak belajar fiqh, nanti kata ustaz ni kata ni, ustaz ni kata ni, dia sebenarnya khilaf betul. Kalau kita Imam Syafi'i saja, kadang-kadang tu kalau nak aku buat ni bukan Imam Syafi'i, ada benda tu. Saya tak nak cerita banyak lah. Dan Rasulullah SAW kata, sesiapa yang dia nak pergi buat maksiat, kalau dia mati di tengah jalan nak melakukan maksiat, dia mati dalam keadaan berzina, dia mati dalam keadaan berada dalam kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah kita ramai tengok kisah. Ada yang kisah perempuan baik, solatnya jaga, puasanya jaga, sedekahnya jaga, Qurannya hebat dibaca, tetapi ni kita kena tahu, tetapi dia menyiksa dan memburung kunci haiwan dia di dalam satu sangkar dan tidak memberi makan, hanya kerana satu kesalahan yang dilakukan, dan kesalahan tersebut memberi efek kepada makhluk Allah yang lain, bukanlah kepada Allah dan makhluk Allah yang lain. Maka Rasulullah kata, fahiyya finnar, perempuan ini kamu nampak dia macam baik, tapi tempat dia di dalam neraka Allah. Allahu Akbar. Ada perempuan pelacur yang memberi minum anjing. Kisah ni sangat famous juga. Memberi minum anjing dengan kasut beliau, dikatakan adalah ahli syurga. Dan satu kisah juga yang masyhur, yang hebat, yang di mana seorang yang membunuh 99 orang, dijumpa seorang abid. Abid ni kaki ibadat, bukan kaki ilmu, kaki ibadat. Solat punya hebat. Solat apa tu? Tak tahu. Aku dengar cerita, aku kata solat banyak dapat banyak pahala. Dia pun solat. Orang tanya solat apa, dia pun tak tahu. Ni lah adik. Kenapa sedekah? Aku tengok semua orang sedekah, aku pun sedekah. Kenapa baca Quran macam ni? Apa hukum dia? Tak tahu pula. Tak nak belajar. Aku dengar orang baca, aku ikut je. Tak nak belajar. Waliyatullah. Abid ni, dia tanya, wahai Abid, aku nak bertaubat. Aku dah bunuh 99 orang, boleh tak aku taubat? Abid ni kata, wahai fulan, kamu dah bunuh ramai, kamu ni layak masuk neraka je. Layak neraka ni kak. Dia buka pedang, cukup 100. Layak naik neraka dah, bagi cukup 100. Kemudian dia jumpa lagi seorang yang alim. Alim ni ilmu. Sebab itulah kata Rasulullah, nak tanah alaikum bimujallisatil ulama. Umat aku, apa-apa yang berlaku, cari ulama. Maaflah saya tak ada cakap, tak saya rakam risau pula dia isu lah kan. And ada kes ulama dengan umarah, ada pergadahan lain isu kan. Ulama kata tak boleh, umarah kata boleh. Umarah ni pemimpin lah.
Ulama kata tak boleh, begitu boleh. Dia jadi je lah. Isu-isu ni boleh tengok sendiri lah, viral kat Facebook, kat Instagram, viral tu. Saya tak cerita lah kanti. Allah Akbar. Jadi dijumpa ulama. Rasulullah kata tak nak rujuk ulama. Kamu nak keluarkan keputusan, kamu ketua, kamu pemimpin, kamu bos. Tapi kalau kamu nak buat satu benda yang berkaitan dengan agama, cari ulama, cari fuqaha. Kalau kamu nak buat satu benda berkaitan ekonomi, carilah businessman, cari orang yang pandai. Allah kata fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang berilmu. Kalau kamu pandai cakap, kadang-kadang tu ada orang yang berilmu dia tak pandai cakap. Kamu pandai cakap saja, ilmu tak ada. Rasulullah kata siyati fi akhir zaman kathratul khutaba, ramai orang yang pandai cakap, wa qalilul fuqaha, cakap saja, ilmu tak ada. Ramai tuan. Kat diri saya pun kenal juga lah. Cakap saja, ilmu tak ada, ramai. Dia hebat, dia pengajar jawatan yang tinggi. Kadang-kadang tu bila dia cakap A, ulama kata B. Mula lah bergaduh kat situ. Wani azimlah, isu-isu ni dia cari sendirilah. Tengah viral ni. Tengah viral. Clue dia konsep. Itulah. Saya tak nak apa-apa lah. Kalau cakap nanti politik, blokkan kan saya dalam politik. Okey, Allahumma salli wa sallim. Dia jumpa ulama, dia kata wahai ulama, aku nak berubah. Ulama kata boleh dengan satu syarat, kamu pindah, kamu kena pergi ke tempat lain. Sebab dekat situ orang kenal kamu sebagai penjenayah. Jadi kamu takkan boleh bersihkan diri kamu, sebab perspektif orang dekat situ semua pandang kamu sebagai penjenayah. Betul kan? Contoh kalau kita drama banyak, kadang kita anak panduan, orang nak suruh nikah dengan anak panduan. Memang kanser. Tak nak orang tua. Kau nak kahwin dengan Siti, anak panduan tu. Sebab kau nak kahwin dengan Ali tu bapak dia pun kena kaya. Besar tu. Perspektif. Sebab itulah katanya, kamu pergi ke satu kampung yang lain, orang tak kenal kamu, maka berubahlah kamu di situ. Jadilah seorang orang yang soleh di sana. Maka pembunuh ni dia pun berjalan. On the way nak ke kampung tu, Allah tarik nyawa dia. Allah tarik nyawa dia, malaikat turun. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat syurga dan malaikat neraka datang. Malaikat syurga kata, aku nak ambil dia sebab dia nak bertobat. At-taibu minadh-dhani kama dhanbalah. Kita pergi ruangan azan dulu lah. أشهد أن محمدا
على الفلاح InsyaAllah lagi 3 menit. Jadi sama kisah tadi, di mana malaikat mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, at-taibu min dzambi kaman dzanbalah. Orang yang bertaubat daripada dosanya adalah seperti bayi yang baru lahir. Seperti yang bayi yang baru lahir. Jadi kita bertaubat setiap hari, supaya setiap hari kita jadi baby. Bukan jadi perangai baby. Jangan tiba nak bermanja-manja, kenapa? Tadi kita dah istighfar, Allah ampunkan dosa tu, kita jadi baby. Bukan. Dari segi hakikat lah, baby yang baru lahir tiada dosa. Ahlul fitrah, confirm syurga. Dan ahli neraka katakan dia orang yang dah melakukan banyak dosa dan dia masih belum bertaubat. Maka Allah pun menurunkan satu lagi malaikat untuk ukur jarak. Yang di mana lebih dekat? Adakah lebih dekat tempat dia buat maksiat, kampung maksiat pembunuhan dia, ataupun kampung yang ulama suruh pergi untuk bertaubat? Maka malaikat itu ukur, dikatakan dalam hadis, hanya beza sejengkal sahaja. Sejengkal terserupa sahaja. Nak katakan mayat pembunuh ini, jasad dia hanya sejengkal sahaja lebih dekat dengan arah kebaikan, kampung kebaikan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan mayat ini malaikat rahmatnya angkat. Subhanallah. Orang yang masuk ke dalam syurga seperti baby yang baru lahir, tidak pernah salat, tidak pernah melakukan sebarang kebaikan, sedekah tak pernah, solat tak pernah, baca Quran tak henti lagi, tetapi kerana nak bertaubat, on the way nak taubat, meninggal, Allah masukkan ke dalam syurga. Kat sini kita dapat simpulkan kat mana yang kita rasa kita nak buat satu benda. Kalau rasa nak pergi, contoh aku nak pergi genting, nak main judi, on the way tu mati. Orang masjid, orang hebat masjid, selalu uruskan masjid, 24 jam ada kat masjid. Tiba-tiba dia kata satu hari je, aku tengah duit tak ada ni, tak apalah, nanti aku taubat lah, aku nak pergi genting. On the way, tiba-tiba accident, dia meninggal. Waliyadzubillah, meninggal di jalan kemaksiatan. Semua pahala hilang, yang tinggal hanyalah amalan judinya sahaja. Waliyadzubillah. Jaga-jaga tu. Bila kita nampak satu benda, kita fikir, kalau aku buat, nanti kata aku mati tadi, macam mana? Aku nak, contoh nak buat maksiat, kalau aku mati, macam mana? Kena fikir mati. Rasulullah kata, ayyul mu'minin aqiyas, sahabat tanya, sebenarnya wahai Rasulullah, siapa mukmin yang paling bijak? Kata Rasulullah, hilakul dzikr wa ahsan isti'dada, manusia yang sentiasa ingat mati dan bersedia. Bila mati tu dia dah bersedia, dah ada bekalan untuk mati. Jadi cukup setakat itu sahaja. Saya minta maaf, saya silap, saya minta terkesar bahasa. Saya mungkin tak awal lah, minggu depan, bulan depan saya tak ada. Jadi berkemungkinan kita kalau tidak berjumpa lagi, saya nak bagi serba sedikit amalan
yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebut satu hadis, kata Rasulullah, man qala fi kulli yawmin 25 marrah. Sabda baginda, sesiapa yang membaca satu zikir 25 kali setiap hari. Setiap hari 25 kali. High risk, high return. Dia berkorban masa dia berisikokan masanya, akan dapat pulangan yang besar. Bisnes mental benda-benda ni. Kata Rasulullah, siapa yang dia baca satu zikir 25 kali setiap hari, thumma mata ala firashihi, kemudian dia mati atas tempat baring dia, dia mati atas tempat tidurnya. Dia bukan mati dekat medan perang, dia bukan mati di bom, dia bukan mati ketika pegang pedang, dia mati tempat tidur dia mati dekat negara yang aman ini. Maka kata Rasulullah, a'tahu Allahu ajra syahid, Allah akan bangkitkan dia dekat akhirat nanti sebagai para syuhada. Allah bangkitkan dia di akhirat nanti, maka dia akan melihat golongan-golongan, kumpulan-kumpulan Sayyidina Hamzah Abi Talib, Sayyidul Syuhada. Allahu Akbar. Zikir dah senang tu. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Itu saja. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Tuan-tuan cuba hafal. Saya ulangkan yang ketiga. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Maksudnya, ya Allah, berkatilah kematian aku dan kehidupan selepas kematian aku. Dan satu zikir yang terakhir, tidak hadis tetapi ulama lakukan. Kata Imam Ali Zainal Abidin, Allahumma salli ala Muhammad, zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan bahawasanya aku baca satu zikir ini setiap tahajud aku. Ubaiduka bifinaika wa faqiruka bifinaika wa miskinuka bifinaika wa sa'iluka bifinaika. Ibadat aku bawah dataran, di dalam dataran Allah. Miskin aku dalam dataran Allah. Kefakiran aku dalam dataran Allah. Permintaan aku semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ali Zainal Abidin, aku baca zikir ini di dalam solat tahajud aku, tidak pernah ada masalah yang datang kepada aku dan aku tak dapat menyelesaikannya. Subhanallah. Boleh cubalah, boleh cuba hafal dan cuba amal. Zikir yang pertama tadi, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Cuba amalkan, insyaAllah. Semoga yang baik-baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf saya silap, saya minta terkesan bahasa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk daripada diri saya sendiri. Andai kata kalau kita tidak bertemu, kita tak bertemu dan sebagainya, insyaAllah saya akan tinggalkan satu flyers, ada nombor saya ke belakang tu. Jadi siapa pernah kontak, hubungi, tanyakan soalan ataupun kita nak berkenalan, berkawan dan sebagainya, insyaAllah tak ada masalah. Jadi cukup setakat itu sahaja. Kita akhiri dengan sedikit doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fakirna fi dima'in natabilu anna ma yanfa'una wa nafa'na ma latana ya arhamar rahimin. Ya Allah, yang Kamu jadikanlah majlis ilmu ini, ya Allah, majlis ilmu yang dapat mendekatkan diri kami kepadamu, ya Allah. Majlis ilmu yang dapat memasukkan kami ke dalam syurga-Mu tanpa hisab dan tanpa azab. Majlis ilmu yang menyebabkan segala amalan-amalan kami yang dilakukan itu amalan-amalan yang Kamu redai dan digandakan oleh Kamu, ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan, menjadikan kami jiran rapat baginda sallallahu alaihi wasallam di Mekah dan Madinah, serta yang terutama di Jannatul Firdaus. Ya Allah, ya Allah, rezekikanlah kami untuk ziarah tempat kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam dan jasad baginda sallallahu alaihi wasallam di bumi Haramain pada waktu yang tenang, waktu yang senang dan waktu yang terbaik. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا